Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kamu akan bersama dengan cikgu kimia kamu, iaitu Cikgu Ni Aida, untuk belajar bab yang kedua dalam tingkatan 5, iaitu sebatian karbon. Standard kandungan 2.1, iaitu jenis-jenis sebatian karbon, dan pada akhir pelajaran ini, kamu dapat memahami apakah dia sebatian karbon dan seterusnya kamu dapat menerangkan sumber-sumber hidrokarbon. Sebagai pengenalan kepada tajuk ini, cikgu akan rumuskan apa yang kamu akan pelajari dalam tajuk sebatian karbon. Yang pertama sekali, sebatian karbon terbahagi kepada dua, iaitu sebatian organik dan juga sebatian tak organik. Dan sebatian organik ini pula terbahagi kepada dua, iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Dan seterusnya, kita akan belajar mengenai contoh-contoh hidrokarbon iaitu alkana, alkena dan juga alkuna. Manakala bagi kategori bukan hidrokarbon, kita akan belajar mengenai alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Seterusnya, cikgu akan terangkan apakah maksud sebatian karbon, contoh-contohnya serta kategori dalam sebatian karbon. Yang pertama, sebatian karbon bermaksud sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Contohnya gas karbon dioksida, kalsium karbonat yang merupakan batu kapur dan juga glukosa. Ketiga-tiga sebatian ini mengandungi unsur karbon. Oleh itu, kita kelaskannya sebagai sebatian karbon. Sebatian karbon kemudiannya kita boleh kelaskan lagi kepada dua jenis mengikut sumbernya. Bermakna daripada mana sebatian ini diperoleh. Yang pertama, sebatian organik. Sebatian organik berasal daripada benda hidup yang mengandungi unsur karbon yang terikat secara kovalen dengan unsur-unsur lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan juga fosforus. Daripada tiga contoh yang cikgu berikan sebentar tadi, bolehkah pelajar menentukan yang manakah satu merupakan sebatian organik? Ya, betul. Glukosa merupakan sebatian organik kerana ia merupakan satu jenis gula ringkas yang berasal daripada tumbuhan. Yang keduanya adalah sebatian tak organik, iaitu sebatian yang berasal daripada benda bukan hidup seperti oksida karbon, sebatian karbonat dan juga sebatian sianida. Daripada contoh yang cikgu berikan sebentar tadi, karbon dioksida merupakan sejenis gas dan gas adalah benda bukan hidup. Dan kalsium karbonat juga merupakan benda bukan hidup kerana ianya adalah daripada batu kapur. Sebatian organik pula boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Hidrokarbon bermaksud sebatian organik yang hanya mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Contohnya, petrol yang digunakan sebagai bahan api bagi kenderaan bermotor dan juga gas asli yang digunakan untuk memasak. Bukan hidrokarbon pula bermaksud sebatian organik yang mengandungi karbon dan hidrogen serta unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fosforus dan juga halogen. Contohnya, protein mengandungi nitrogen dan juga oksigen selain daripada karbon dan hidrogen. Begitu juga bagi kanji, lemak dan juga alkohol. Ketiga-tiga contoh ini mengandungi oksigen selain daripada karbon dan juga hidrogen. Protein, kanji, lemak dan alkohol banyak dijumpai dalam makanan kita. Seterusnya, hidrokarbon boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu hidrokarbon tepu yang mana hidrokarbon ini mempunyai hanya ikatan tunggal antara atom karbon. Contohnya adalah alkana. Jika pelajar perhatikan pada formula struktur ini, terdapat satu ikatan antara atom karbon. Ini menunjukkan bahawa
alkana mengandungi ikatan tunggal antara atom karbon, maka kita kelaskan ia sebagai hidrokarbon tepu kerana mempunyai ikatan tunggal sahaja. Yang kedua adalah hidrokarbon tak tepu. Apa maksudnya? Ia adalah hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 ataupun ganda 3 antara atom karbon. Contohnya adalah alkena dan juga alkuna. Jika pelajar perhatikan pada formula strukturnya, terdapat dua ikatan antara atom karbon. Ini dikenali sebagai ikatan ganda 2. Manakala bagi alkuna, terdapat 3 ikatan antara atom karbon dan kita kenali sebagai ikatan ganda 3. Seterusnya, mari kita buat satu aktiviti berasaskan virtual reality menggunakan viatif.com untuk melihat sebatian karbon dalam bentuk 3 dimensi. Contoh yang pertama ialah gula. Gula merupakan salah satu contoh sebatian karbon kerana ia mengandungi unsur karbon. Mari kita lihat formula struktur bagi gula. Jika pelajar perhatikan di sini, gula mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Gula berasal daripada tumbuhan iaitu benda hidup. Maka gula merupakan sebatian organik. Namun begitu, ia bukan hidrokarbon kerana mengandungi unsur oksigen. Contoh kedua yang cikgu pilih di sini ialah cuka. Cuka juga merupakan sebatian organik dan ia juga adalah sebatian karbon. Mari kita lihat bagaimanakah formula struktur bagi cuka. Cuka mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Oleh sebab itu, cuka bukan hidrokarbon kerana ia mengandungi unsur selain daripada karbon dan hidrogen iaitu oksigen. Cuka dihasilkan daripada penapaian glukosa ataupun buah. Contoh yang terakhir ialah butana. Butana ialah sejenis gas yang digunakan sebagai bahan api untuk memasak. Mari kita lihat bagaimanakah formula struktur bagi butana. Butana mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Bermakna ia adalah hidrokarbon dan ia mempunyai ikatan tunggal antara atom-atom karbon. Maka butana ialah hidrokarbon tepu. Aktiviti seterusnya kita ingin melihat lagi contoh-contoh lain bagi sebatian karbon. Contohnya adalah fruktosa, juga merupakan sejenis gula selain daripada glukosa. Ia juga turut mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Oleh itu, fruktosa juga bukan hidrokarbon. Mari kita lihat contoh berikutnya dengan melalui pintu ini bersama-sama dan kita akan menemui metana. Metana terdiri daripada 1 karbon dan 4 hidrogen. Ini bermakna metana ialah sebatian hidrokarbon dan ikatan yang mengikat antara atom karbon dan hidrogen adalah ikatan tunggal. Ini menunjukkan bahawa metana ialah hidrokarbon tepu. Contoh yang terakhir ialah pentana. Pentana juga mempunyai unsur karbon dan hidrogen sahaja dan antara atom-atom karbon diikat oleh ikatan tunggal. Maka pentana dikenali sebagai hidrokarbon tepu kerana mempunyai ikatan tunggal antara atom-atom karbonnya. Daripada aktiviti yang kita dah jalankan tadi, cikgu harap pelajar dapat membezakan antara hidrokarbon dan bukan hidrokarbon serta hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Daripada manakah sumber hidrokarbon diperoleh? Ya,
Sumber hidrokarbon diperoleh daripada petroleum ataupun minyak mentah. Tahukah para pelajar bagaimanakah petroleum terbentuk? Petroleum terbentuk daripada hasil perebutan tumbuhan dan juga haiwan yang telah pun mati di dasar laut berjuta-juta tahun dahulu. Dan petroleum ini merupakan campuran hidrokarbon yang ringkas dan juga yang berantai panjang. Oleh itu, petroleum perlu diasingkan kepada pecahannya dan melalui proses penapisan dalam 2 peringkat. Peringkat yang pertama ialah penyulingan berperingkat di mana hidrokarbon tadi diasingkan mengikut takat didihnya. Manakala peretakan pula adalah proses di mana hidrokarbon yang berantai panjang dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil pada suhu yang tinggi dan menggunakan mangkin. Seterusnya, cikgu akan terangkan bagaimanakah proses penyulingan berperingkat berlaku. Jika pelajar melihat rajah yang berada di sebelah sini, ini merupakan menara penyulingan yang mana proses penyulingan berperingkat dilakukan. Pertama sekali, petroleum akan dipanaskan dan kemudian dialihkan masuk ke menara penyulingan. Petroleum kemudiannya diasingkan mengikut takat didih yang berbeza. Contohnya, bagi gas petroleum dengan takat didihnya yang kurang daripada 40 darjah Celsius akan meruap terlebih dahulu dan naik ke bahagian atas lalu dikondensasikan dan kemudiannya diasingkan untuk menghasilkan gas petroleum yang digunakan sebagai gas memasak. Diikuti dengan petrol dengan takat didihnya adalah 40 hingga 75 darjah Celsius, kemudian nafta, kerosene, minyak diesel, minyak pelincir, minyak bahan api dan yang terakhir sekali adalah bitumen. Bitumen mempunyai takat didih yang sangat tinggi iaitu melebihi 500 darjah Celsius. Hidrokarbon yang mempunyai takat didih yang lebih tinggi akan terkumpul di bahagian bawah menara dan dikondensasikan sebagai cecair. Jika pelajar perhatikan juga di sini, hidrokarbon yang berada di bahagian atas menara penyulingan ini mempunyai saiz yang lebih kecil dengan bilangan atom karbonnya sebanyak 1 hingga 4 atom karbon. Manakala hidrokarbon yang berada di bahagian bawah menara penyulingan mempunyai bilangan atom melebihi 70 atom karbon. Dan dari segi takat didih juga berbeza. Bagi molekul yang lebih kecil, takat didihnya lebih rendah, warnanya lebih cerah, mudah menyala dan ia kurang likat. Dan bagi molekul yang bersaiz lebih besar pula, takat didihnya lebih tinggi, warnanya lebih gelap seperti bitumen ini dan dia susah menyala dan dia lebih likat. Terdapat 2 kegunaan utama bagi pecahan hidrokarbon yang diperolehi daripada penyulingan berperingkat iaitu digunakan sebagai bahan api dan yang kedua digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Okey pelajar, tadi cikgu telah terangkan bagaimana proses penyulingan berperingkat dilakukan. Apa yang pelajar perlu faham adalah proses penyulingan berperingkat hanya mengasingkan hidrokarbon mengikut takat didihnya. Sedangkan kita memerlukan hidrokarbon yang bersaiz lebih kecil untuk memenuhi permintaan pasaran kerana hidrokarbon yang bersaiz lebih kecil mempunyai lebih banyak kegunaannya. Oleh itu, hidrokarbon tadi perlu melalui proses yang kedua iaitu proses peretakan.
Proses peretakan melibatkan molekul hidrokarbon dengan rantai yang lebih panjang dipecahkan kepada molekul hidrokarbon yang berantai lebih pendek. Dalam proses ini, hidrokarbon tadi akan dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi menggunakan mangkin daripada campuran aluminium oksida dan juga silikon dioksida untuk meningkatkan kadar tindak balasnya. Dan semasa proses peretakan ini, akan terhasillah hidrokarbon yang bersaiz lebih kecil seperti petrol yang digunakan sebagai bahan api, dan yang kedua, hidrokarbon daripada alkena dan juga alkana dengan rantai yang lebih pendek dan digunakan sebagai bahan mentah dalam penghasilan polimer, ubat, deterjen, pelarut dan juga baja. Sebagai contoh, molekul hidrokarbon yang berantai panjang, cikgu ambil contoh dekat sini adalah heptana C7H16. Heptana melalui proses peretakan dan menghasilkan etena dan juga pentana. Jika pelajar lihat di sini, bilangan karbon bagi heptana adalah 7 dan bilangan hidrogennya adalah 16. Setelah melalui proses peretakan, dia akan menghasilkan molekul hidrokarbon yang mempunyai rantai yang lebih pendek, iaitu karbon 2 dan karbon 5. Dan jika kita tambah 2 dan 5, kita akan dapat semula 7. Ini menunjukkan bahawa bilangan atom karbon sebelum dan selepas peretakan tidak berubah. Cuma yang berbezanya adalah bilangan molekul yang telah pun bertambah kerana molekul yang berantai panjang tadi telah dipecahkan kepada beberapa molekul yang baru dengan rantai yang lebih pendek. Contoh yang kedua ialah dekana dengan bilangan karbonnya adalah 10, hidrogennya 22 dan dipecahkan kepada 2 molekul pentena. Dia adalah 2 molekul yang sama dan dia punya jumlah bilangan karbon dan hidrogen sebelum peretakan dan selepas peretakan juga adalah sama. So, dapat simpulkan di sini bahawa proses peretakan dia hanya untuk memecahkan molekul hidrokarbon yang berantai panjang kepada molekul hidrokarbon yang mempunyai rantai yang lebih pendek. Kita telah mengetahui bahawa sumber hidrokarbon adalah daripada petroleum dan petroleum ini lama-kelamaan akan habis digunakan. Oleh itu, sumber alternatif hidrokarbon perlu dicari. Pernahkah pelajar mendengar mengenai biojisim? Biojisim adalah merupakan satu tenaga yang dihasilkan daripada bahan organik iaitu haiwan ataupun tumbuhan. Terdapat 3 contoh tenaga biojisim yang boleh dihasilkan daripada haiwan dan juga tumbuhan. Yang pertama sekali adalah biogas. Biogas dihasilkan daripada sampah sarap ataupun sisa domestik yang dibuang oleh manusia. Yang kedua adalah bioetanol, yang ini dihasilkan daripada fermentasi ataupun penapaian tumbuhan yang boleh menghasilkan etanol. Dan yang ketiga adalah biodiesel yang menggunakan sumber daripada lemak haiwan ataupun lemak tumbuhan. Ketiga-tiga jenis biojisim ini boleh menggantikan hidrokarbon yang menggunakan sumber daripada petroleum. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita uji kefahaman kamu sama ada kamu sudah pun menguasai topik hari ini. Yang pertama, apakah maksud sebatian organik? Ya, sebatian yang berasal daripada benda hidup dan mengandungi unsur karbon yang terikat secara kovalen dengan unsur-unsur lain. So, pelajar perlu ingat dia punya keyword sebatian organik ialah benda
hidup. Soalan yang kedua, apakah maksud hidrokarbon? Ya, hidrokarbon ialah sebatian organik yang mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Soalan yang ketiga, apakah maksud hidrokarbon tak tepu? Ya, hidrokarbon tak tepu ialah hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 ataupun ganda 3 antara atom karbon. Soalan yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan peretakan? Peretakan adalah satu proses di mana hidrokarbon berantai panjang dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil pada suhu yang tinggi dan menggunakan mangkin. Soalan yang kelima, pelajar diminta melengkapkan tindak balas yang berikut. Tindak balas yang terhasil semasa proses peretakan. So, yang pertama, pelajar lihat pada bilangan karbon. Pada asalnya ada 10 dan kemudian selepas melalui proses peretakan, dia jadi 6. Maka, satu lagi molekul yang dihasilkan adalah C4. Hidrogen pada asalnya ada 22 dan kemudiannya selepas proses peretakan, dia jadi 14. Maka pelajar tolak 22 tolak 14, kita akan dapat 8. So, jawapan yang pertama adalah C4H8. Soalan yang kedua, diminta kamu dibagi hasil ataupun molekul yang berantai pendek. Kita totalkan bilangan karbon 4 tambah 3 tambah 4. So, kita akan dapat karbon sebanyak 11. Manakala hidrogen pula adalah sebanyak 8 tambah 6 tambah 10. Maka kita akan dapat 24. So, dia punya jawapan adalah C11H24. Soalan yang terakhir, apakah kepentingan proses peretakan? Ya, proses peretakan akan menghasilkan hidrokarbon bersaiz lebih kecil untuk digunakan sebagai bahan api serta bahan mentah dalam industri petrokimia. Okey, itu sahaja pengajaran cikgu pada kali ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye-bye.